Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tetuan J. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah pembatalan perjanjian dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat secara asasnya, secara amnya, sesuatu perjanjian ini direka ataupun diwujudkan dengan tujuan untuk memastikan kedua-dua pihak yang membeli dan menjual ataupun siapa-siapa yang menandatangani perjanjian tersebut untuk mematuhi semua syarat-syarat perjanjian tersebut. Kenapa perjanjian ini adalah satu dokumen yang penting? Ianya adalah penting kerana dokumen inilah satu-satunya dokumen yang akan memastikan kesemua pihak untuk menunaikan janji mereka atau melaksanakan apa yang dipersetujui. Tetapi pada masa yang sama, undang-undang juga ada menyediakan sedikit ruang sekiranya pihak-pihak ingin keluar daripada perjanjian tersebut. Tetapi nak keluar tu bukan sesuatu yang senang. So maksudnya ada beberapa elemen ataupun beberapa poin yang dibenarkan oleh pihak mahkamah atau dari segi undang-undang secara amnya untuk pihak-pihak untuk tidak meneruskan dengan perjanjian tersebut. Okey, poin kita yang pertama untuk hari ini adalah dari segi representasi. Okey, contoh apa yang saya cuba sampaikan. Okey, saya tak nak gunakan terma undang-undang di sini. Okey, apa yang kita kena tahu? Okey, saya bagi kamu contoh. Okey, katakan kamu membeli satu kenderaan. Kenderaan ini buat masa sekarang yang famous adalah kenderaan jenis EV. Okey, electric vehicle. So, mungkin kamu nak membeli kereta EV, kamu pergi kepada showroom, kamu dah agree, kamu dah setuju, kamu membeli kenderaan tersebut. Dan bila kamu membeli kenderaan ini, kamu tanya pada jurujual ataupun salesman untuk harga ini, adakah kamu mendapat kenderaan EV. Salesman menekankan bahawa kereta ini adalah kereta yang jimat minyak, kereta yang sesuai dan sebagainya. Dan kamu pun beranggapan bahawa kamu membeli kereta EV. Tetapi selepas kamu mendapat kereta ini, kamu mendapat tahu sebenarnya ini bukan kereta EV. Sebenarnya ini adalah satu kereta yang menggunakan bahan api dia adalah petrol. So maksudnya kamu ingin membeli kereta EV, kamu diberikan representasi yang salah oleh jurujual mengatakan kenderaan ini adalah EV. Sebenarnya bukan. Mungkin kenderaan itu menggunakan petrol. Mungkin kenderaan itu betul-betul boleh menjimatkan minyak. Tetapi tidak sejimat kamu menggunakan kereta EV. So maksudnya di sini telah ada apa yang kamu nak beli dan apa yang kamu dapat adalah dua benda yang berbeza. So dalam situasi ini, dalam bahasa Inggeris kita akan sebut misrepresentation. Maksudnya salesman ini telah memberikan kamu kenyataan yang tidak benar yang menyebabkan kamu membeli kenderaan tersebut. So bila berlaku situasi sedemikian rupa, kamu boleh mengambil langkah untuk cuba membatalkan perjanjian tersebut. Tapi kita kena ingat sama ada terma yang dinyatakan itu, sama ada representasi ataupun fakta yang dinyatakan oleh jurujual ini adalah material atau tidak ketika kamu membeli kenderaan ini. Kalau ianya adalah sangat material, perjanjian kamu boleh dibatalkan. Tetapi sekiranya ianya sesuatu yang boleh dipampas dengan kos, maka kamu akan dapat ganti rugi. Ini kamu kena ingat. Okey, poin kita yang kedua untuk hari ini adalah dari segi kita panggil dari segi kesilapan. Okey, ini lagi satu. Mungkin sekali lagi kamu nak beli kereta. Kali ni kamu nak beli kereta second hand daripada kawan kamu. Kawan kamu ni ada 5 buah kereta. Okey. Kawan kamu ni sebenarnya nak jual kereta A. Tapi kamu nak beli kereta B. Tapi masa kawan kamu cakap dia nak jual kereta A ni, dia tak cakap lah dengan jelas kereta jenis apa, model apa, semua tu dia tak terangkan pada kamu. Dia kata saya nak jual kereta saya yang warna biru. Kamu pun beranggapan sebenarnya kereta B. Sebenarnya kamu terlupa ada kereta A tu pun sebenarnya berwarna biru. So, kawan kamu nak jual kereta A, kamu nak beli kereta B, kamu berdua bersetuju. Sebab kamu ingatkan, kamu sebenarnya membeli kereta B. Kawan kamu pula mengingatkan, dia nak jual kereta A. So, dalam perjanjian yang sedemikian rupa, kontrak ini tidak sah. So, kamu tak boleh paksa kawan kamu untuk jual kereta B kepada kamu dan kawan kamu tak boleh paksa kamu untuk membeli kereta A daripada beliau walaupun ada persetujuan. Sebab persetujuan dalam satu kontrak haruslah untuk barang yang sama. So kalau kamu ada idea yang lain, seller ada idea yang lain, maksudnya perjanjian itu tidak pernah wujud, tidak sah. Ini kita kena tahu. Ketiga, ini lagi satu, kita selalu tengoklah, okey.
Ramai di luar sana yang akan kata, saya dipaksa, saya diugut untuk menandatangani dokumen dan sebagainya. Dan ramai di luar sana yang beranggapan, selagi mana kamu telah menandatangani dokumen tersebut, kamu telah menandatangani perjanjian tersebut, maksudnya kamu terikat dengan perjanjian tersebut. Statement itu adalah kurang tepat. Kita kena tahu, jika kamu dipaksa, diugut, perjanjian itu tidak sah. Perjanjian itu tidak boleh diguna pakai. Ini kamu kena tahu ya. Tapi masalah yang kita akan ada adalah pada kebanyakan masa adalah untuk kita buktikan bahawa kita diugut ataupun kita dipaksa. Macam mana kita nak tunjuk? Kalau kamu berseorangan dengan individu yang memaksa kamu untuk menandatangani dokumen tersebut dan sekarang kamu kata kamu diugut. Dan bila kamu pergi ke mahkamah, macam mana kamu nak buktikan? Itu adalah sesuatu tanda soal yang besar. Ini kita kena ingat. So, apa yang kita boleh buat di sini? Okey, yang pertama sekali, bila-bila kamu menandatangani sebarang dokumen, seeloknya, sebolehnya dari segi buyer ataupun seller, mana-mana pihak yang membuat perjanjian, sebolehnya pastikan ianya bukan secara sulit ataupun secara bersedia. Pastikan ada orang, pastikan ada tempat yang terbuka dan sebagainya, supaya kita nak elakkan salah faham yang sedemikian rupa. Kadang-kadang ni ada juga orang yang akan mengambil jalan pintas. Mungkin dia dah agree dengan perjanjian tersebut. Dia merasakan mungkin syarat-syarat perjanjian ini tidak menguntungkan beliau. So, individu ini sekarang ni boleh keluar dan mengatakan, saya sebenarnya diugut, saya tak rela hati, saya tak bersetuju dengan syarat-syarat dalam kontrak ini. Ini adalah sesuatu yang salah. Sesuatu perkara di mana mereka cuba menggunakan undang-undang untuk kepentingan yang salah. So, di sini, sebab itu saya kata, undang-undang bukan bila orang tu kata saya diugut terus mahkamah akan terima. Tak, kita kena buktikan. So, kalau sekarang kamu nak tanda tangan di perjanjian, kamu bawa kawan kamu. Paling senang kamu bawa kawan kamu, orang yang kamu kenal, tanda tangan di tempat yang terbuka dan sebagainya, supaya tidak ada isu-isu yang sedemikian rupa. Okey, poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah sebarang perjanjian untuk benda yang tidak sah di segi undang-undang tidak boleh diguna pakai. Contoh saya bagi contoh yang ekstrim sedikit. Kalau kamu ada perjanjian dengan tokan dadah untuk supply dadah, beli dadah, walaupun perjanjian itu secara asasnya satu perjanjian yang sah, tapi dari segi undang-undang tidak boleh diterima kerana ianya melibatkan subjek matter ataupun item yang tidak sah dari segi undang-undang. So, kamu jangan buat perjanjian yang pelik-pelik, perjanjian yang tak betul, yang tak dibenarkan dari segi undang-undang. Contoh, biasanya bila kita sebut dadah ni tak mungkinlah orang nak buat. Tapi kadang-kadang ada perjanjian yang mungkin melibatkan unsur-unsur money laundering dan sebagainya. So, kontrak-kontrak yang sedemikian juga tidak boleh dikuatkuasakan, diguna pakai di mahkamah. Ini kita kena ingat. So, bila kamu buat perjanjian yang sedemikian rupa, kamu kena menanggung akibatnya juga. So, ini adalah sesuatu yang kamu kena sedia maklum. Jangan beranggapan bahawa bila kamu telah membuat satu perjanjian, maksudnya kontrak itu sah. Tidak. Kalau kamu buat benda yang tidak betul dengan kontrak tersebut dari segi undang-undang, kontrak tersebut akan menjadi tidak sah dan kamu tidak ada apa-apa cara untuk menguatkuasakan perjanjian tersebut. Ini kita kena ingat ya. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan untuk membuat satu keputusan yang terpelajar. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang persoalan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.